FMS telah menyediakan penjagaan perubatan keluarga yang komprehensif selama 25 tahun untuk individu dan keluarga, merentas semua peringkat umur, jantina dan spektrum penyakit. Usaha ini bermula daripada perintis-perintis FMS yang merancang dan mengembangkan perkhidmatan di klinik kesihatan sejak perkhidmatan kepakaran ini diperkenalkan. Perkhidmatan perubatan keluarga ini bukan hanya di klinik kesihatan bandar tetapi juga di klinik kesihatan kawasan pendalaman. Sejarah perkhidmatan penjagaan primer di Malaysia telah bermula semenjak sebelum merdeka lagi. Ianya bermula dengan perkhidmatan kesihatan ibu dan anak dan fokus pada masa itu adalah untuk penduduk di luar bandar. Perkhidmatan diberi di rumah bidan kerajaan dan kemudiannya di pusat kesihatan kecil dan pusat kesihatan besar. Dan kemudian perkhidmatan perancang keluarga, perkhidmatan pesakit luar dan perkhidmatan sekolah mula diperkenalkan. Hanya pada tahun 1980-an, perkhidmatan makmal dan farmasi telah diperkenalkan di klinik kesihatan. Jadi perkhidmatan yang saya sebutkan tadi adalah perkhidmatan-perkhidmatan penjagaan asas yang ada di sesebuah klinik kesihatan. Penempatan pertama saya ialah pada tahun 1997 sebagai pakar perubatan keluarga di Klinik Kesihatan Pendang, Kedah. Pada masa itu, orang di Pendang panggil Klinik Kesihatan Pendang itu sebagai Hospital Pendang sebab tidak ada hospital daerah di daerah Pendang. Ya, jadi dia berada lebih kurang 40 km daripada rumah saya di Jitra, tetapi perjalanan pagi dan petang sangat nyaman sebab di sawah bendang di kiri kanan jalan. Kemudian perkhidmatan pada masa itu cuma ada perkhidmatan yang basic, ya, sebab dia ada perkhidmatan pesakit luar, ada ibu dan anak, kemudian ada makmal, tapi ujian-ujian yang dijalankan tu sangat basic, ya. Hanya ada satu pegawai perubatan dan bila saya masuk jadi 2 orang doktor. Jadi sangat terhadlah. Dan perkhidmatan yang dijalankan pun pada hari-hari tertentu saja ada doktor sebab doktor ni perlu buat pergi ke klinik-klinik lain dalam daerah Pendang juga. Semasa saya jadi ketua perkhidmatan, memang kita punya pakar-pakar perubatan yang graduasi bertambah dalam bilangan. Jadi sebab tu kita boleh hantar lebih ramai lagi ke kawasan-kawasan pedalaman. Jadi bila kita hantar pakar perubatan keluarga ke tempat ini, jadi beliaulah yang akan berusaha untuk mengembangkan, memberi perkhidmatan yang lebih berkualiti untuk komuniti di situ. Jadi sepanjang 25 tahun ni, jika kita perhatikan, perkhidmatan expanded dan extended skop ini telah berkembang dengan begitu pesat berbanding dengan bila ia mula dilaksanakan dulu. Ya. Jadi dalam usaha untuk memberikan perkhidmatan kesihatan yang lebih hampir kepada komuniti dan juga menjadikannya lebih accessible kepada lebih ramai orang. Jadi beberapa perkhidmatan yang kalau dahulunya hanya boleh didapati di hospital telah diperluaskan di klinik-klinik kesihatan. Jadi sebagai contohnya ialah dari segi perkhidmatan perawatan penyakit-penyakit berjangkit, HIV, TB, penyakit kelamin, STI dan juga hepatitis C. Jadi kalau kita perhatikan penyakit-penyakit ni kalau dulu ia hanya boleh didiagnosa dan juga dirawat di hospital, tetapi kini tidak lagi. Pesakit-pesakit boleh turut mendapatkan rawatan di klinik-klinik kesihatan. Jadi selain daripada penyakit-penyakit berjangkit, perkhidmatan expanded ini juga merangkumi perkhidmatan lain, contohnya perkhidmatan berhenti merokok, perawatan gantian metadon, one stop center for addiction, penjagaan prakehamilan, perkhidmatan bebas kesakitan, perkhidmatan domisiliary dan palliatif, dan selain daripada itu juga perkhidmatan sedia ada seperti perawatan
non-communicable diseases turut diperkukuhkan lagi. Sebagai contoh, untuk perawatan diabetes, kita memberi penekanan untuk saringan awal dan juga untuk mengelakkan komplikasi dengan cara melakukan pemeriksaan kaki, pemeriksaan mata. Jadi kita ada kelengkapan untuk berbuat demikian di klinik kesihatan sekarang, dan juga saringan untuk kanser lah. Jadi kita boleh melakukan pemeriksaan macam pap smear ataupun ujian IFOP bagi mengesan kanser kolorektal di klinik kesihatan. Selepas 25 tahun, kami dapat melihat hasil daripada sumbangan perintis-perintis pakar perubatan keluarga yang menyeluruh dan secara tidak langsung telah mewujudkan semangat kerjasama dan kolaborasi di kalangan FMS Malaysia. Yang paling penting, bukti nilai kami dapat dilihat dalam perkhidmatan yang kami sediakan. Kini perkhidmatan perubatan keluarga telah berkembang, di mana pakar perubatan keluarga telah menerajui hampir semua klinik kesihatan di Malaysia sebagai ketua klinik. Perkhidmatan ini berkembang daripada skop asas kepada skop extended dan expanded. Untuk mengetahui perkembangan teknologi dan keperluan negara, perkhidmatan baru juga telah diperkenalkan. Perkhidmatan-perkhidmatan baru yang telah diperkenalkan, secara rumusannya kita ada inisiatif saringan kebangsaan dan termasuk juga saringan PKB40. Kita telah memperkenalkan virtual clinic, online appointment system, kita ada the COVID assessment center dan virtual CAC. Kita ada juga electronic medical record, itu TPC-OCIS yang ingin kita perkembangkan, dan kita berharap dengan adanya semua program-program baru ataupun perkhidmatan yang baru kita perkenalkan ini, ianya akan dapat terus ditambah baik pada masa-masa akan datang. Jadi harapan saya, bukan saja kita perlu melihat kepada program baru ini, kita perlu juga memperkasakan program-program yang sedia ada dari segi menambah baik semua aktiviti-aktiviti, dan ini memerlukan kerjasama, komitmen daripada semua pakar-pakar perubatan keluarga di seluruh Malaysia. Mereka lah yang mengetuai semua klinik-klinik kesihatan. Mereka lah juga yang akan terlibat dari segi memberikan latihan, memantau dari segi penyeliaan, menganalisa pencapaian mereka dan bertanggungjawab juga untuk membuat perancangan dari segi program dan perkhidmatan yang nak dilaksanakan bersama-sama dengan di peringkat daerah dan juga negeri. Kami telah mencapai kemajuan yang membanggakan sejak kewujudan pakar perubatan keluarga pada tahun 1997. 25 tahun telah berlalu, tetapi masih banyak lagi yang perlu dicapai. Untuk mengukuhkan lagi kepakaran perubatan keluarga dan perkhidmatan penjagaan primer, penyelidikan dari perspektif perubatan keluarga amatlah penting. Kami ingin mengalu-alukan FMS untuk menjalankan penyelidikan di persekitaran mereka untuk menjana pengetahuan dan data baharu tentang amalan klinikal, kesihatan awam dan sistem kesihatan. Penyelidikan dalam bidang perubatan keluarga boleh merapatkan jurang antara inovasi perubatan dan pelaksanaan dalam dunia sebenar penjagaan primer. Secara kolektif, kami boleh menyokong perubahan dasar dengan hasil penyelidikan dan membantu memacu inovasi dan sistem kesihatan dengan pendekatan yang lebih holistik untuk memenuhi keperluan komuniti. FMSA akan terus melatih dan membimbing pakar perubatan keluarga untuk menjadi pemimpin dalam penjagaan primer dan akan menjalankan lebih banyak latihan kepimpinan pada masa hadapan untuk melengkapkan mereka, daripada mengetuai klinik mereka hinggalah menerajui penglibatan komuniti. Kami ingin menjadikan semua ahli FMSA sebagai contoh kepada doktor penjagaan primer lain di sektor swasta di Malaysia dan juga di peringkat antarabangsa. Pada akhirnya, kami mahu peranan pakar perubatan keluarga diperkukuhkan dalam persekitaran penjagaan primer, dan kami berharap kertas putih kesihatan
atau Health White Paper akan membuka laluan dengan menyokong perkhidmatan penjagaan primer dari segi aspek sumber manusia dan infrastruktur yang mencukupi, memperkukuhkan sokongan teknikal bagi mempromosikan dan memantapkan lagi penjagaan kesihatan primer di Malaysia. Dengan sokongan FMSA, kami berharap pakar perubatan keluarga akan terus memimpin dan memacu sistem penjagaan primer menjadi pemain utama bagi universal health coverage dan transformasi kesihatan di Malaysia. Marilah kita bersama-sama menjunjung aspirasi dan visi Kementerian Kesihatan Malaysia dan meneruskan legasi yang telah kita bina. Tahniah diucapkan kepada semua family medicine specialist di atas sambutan Jubli Perak Perubatan Keluarga Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya berharap FMS akan terus memberikan perkhidmatan kepakaran perubatan keluarga yang relevan dan mampan. Saya berharap FMS akan terus membangun dan berkembang sejajar dengan keperluan semasa dan akan datang. Kementerian Kesihatan komited untuk meningkatkan daya tahan sistem kesihatan dengan memberi tumpuan kepada penjagaan kesihatan primer sebagai salah satu daripada 3 bidang keutamaan. Oleh itu, kepimpinan berterusan masyarakat untuk mengukuhkan amalan perubatan keluarga dalam penjagaan premier untuk lebih memenuhi keperluan penduduk kita pada dekad yang akan datang. Tahniah kepada semua dan selamat menyambut ulang tahun Jubli Perak Perubatan Keluarga di Kementerian Kesihatan Malaysia.